satu bahasa kiasan daripada Rasulullah nak menggambarkan betapa akan datang nanti banyaknya suasana keadaan anak-anak yang menderhakai ibu mereka, menjadikan ibu mereka, ayah mereka seperti hamba abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin, para penonton, pendengar yang budiman, semoga saya dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ke rancangan Kisah Hidup Akhir Zaman. Kita sampai kepada episod yang ke-13 bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud saya hadis Nabi, tentang hadis-hadis yang bercakap berkaitan dengan tanda-tanda bumi ini dekat dengan kiamat. Ada 100 lebih hadis berkaitan dengan tanda-tanda kecil. Hampir 100 telah pun berlaku. Kita akan huraikan kesemuanya dalam episod, dalam rancangan Kisah Hidup Akhir Zaman. Habis 100 lebih tanda kecil, kita akan masuk ke tanda besar, lebih kurang 30-40 episod. Yang tu lebih menarik, lebih mencabar, lebih menakutkan, lebih membuatkan kita nak buat persiapan yang lebih rapi. Tuan-tuan sekalian, untuk episod yang ke-13, ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma." Ada dua kelompok ahli neraka. Kedua-dua kumpulan ini aku tidak pernah melihat mereka. Maksud Nabi di dunia. Dan kedua-dua kumpulan ini kita hari ini dah tengok. Ya Rasulullah, kami hari ini telah pun menyaksikan kedua kumpulan ini. Hadis ni Nabi beritahu, ada dua kumpulan ahli neraka. Lam arahuma. Aku tak pernah tengok mereka, kedua kumpulan ini di dunia. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna biha an-nas. Satu kaum yang ada seperti cemeti, seperti ekor lembu, mereka memukul dengan alat itu akan manusia. Pukul orang dengan cemeti. Yang tu sudah ratus tahun berlaku di atas muka bumi ini. No? Tuan-tuan sekalian, ini kumpulan pertama ahli neraka yang Nabi kata aku tak pernah tengok kumpulan ni. Kumpulan pertama ni. Kita nak bagi tahu, ya Rasulullah, telah pun berlaku. Kumpulan itu telah pun ada, ya Rasulullah, selepas 1400 tahun kewafatan Nabi. Tengah-tengah tu sudah berlaku. Kemudian kumpulan yang kedua. Wal'iyadzubillah. Nabi kata, wa nisa'un kasiyatun 'ariyat mumilatun ma'ilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Satu kumpulan perempuan umat Rasulullah. Kasiyatun 'ariyat, tutup aurat tetapi telanjang bulat. Tutup aurat tetapi telanjang. Dua sifat yang sangat kontradik. Kasiyat tutup semua. Pakai tutup daripada atas sampai ke bawah. 'Ariyat tapi telanjang dalam masa yang sama. Mumilatun ma'ilat. Mumilat, mereka berlenggang-lenggok berjalan, bergedik-gedik berjalan, terhegeh-hegeh berjalan dan bercakap. Ma'ilat, sehingga kan membuat orang lain tiru mereka.
fasidatun mufsidat, kata para ulama. Perbuatan mereka itu sudah jijik, bukan sahaja jijik, tetapi mereka juga mempengaruhi orang lain untuk ikut tindakan mereka. Berhias melampau-lampau, berhias berlebih-lebih sehingga melanggar syarak, berjalan dan bercakap melampau-lampau sehingga melanggar syarak, dan perbuatan mereka itu bukan sahaja rosak, bahkan orang lain tiru. Itu maksud mumilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, dan kepala mereka seperti mana bonggol unta yang tersembul. Jadi kat kepala ni dia buat macam rambut tu macam naik sikit. Hak saya cerita ni ada tak zaman ni tuan? Hak zaman kita hari ni 2023 ni ada ke tidak yang saya cerita ni? Ada, wal'iyadzubillah. La yadkhulnal jannah, kumpulan wanita ini, la yadkhulna, yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna, tadkhulu, tadkhulani, yadkhulna. Dhamir dia hunna. Hunna ni kata ganti diri kepada mereka wanita. La yadkhulna al-jannata, kumpulan wanita ini tak masuk syurga, Nabi kata. Satu. Kemudian Nabi tambah lagi. Kena risau lagi apa? Cuba dengar umat Nabi Muhammad, wanita muslimat yang di luar sana, dengarlah. Ini peringatan Rasul kalian. Seorang Rasul yang menyayangi umat dia lebih daripada dirinya sendiri. Nabi kata kumpulan wanita di kalangan umat aku ini, yang muslimat ini, mereka tak masuk syurga. Wala yajidna rihaha, bahkan bau syurga pun tidak keciuman oleh mereka. Wa inna rihaha, sedangkan bau wangian syurga, la yujadu min masirati kadha wa kadha, akan dapat dicium daripada perjalanan sekian puluhan tahun sebelum nak sampai ke pintu syurga, dah bau dah. Wangi syurga tuan-tuan, puluhan tahun sebelum sampai pintu syurga tu dah bau dah. Kumpulan kedua umat Nabi Muhammad ni, kumpulan wanita yang kedua ni, bila Nabi sebut yang pertama sekali tak masuk syurga, Nabi nak confirm sekali lagi, nak bagi saya faham, ibu kita faham, kakak kita faham, adik perempuan kita faham, mak saudara kita faham. Bukan saja tak masuk syurga, bau pun tidak. Kewangian syurga itu pun tidak diberikan oleh Allah SWT sebab jatuh awal ke dalam neraka Jahannam. Apa maksud kasiyatun ariyat? Kasiyat memakai pakaian, ariyat telanjang. Kumpulan wanita, sebahagiannya Islam, pakai baju tapi telanjang. Memang dia tutup, tetapi tutupnya start daripada sini. Yang ni terbuka. Tuan-tuan pernah nampak kan? Yang ni terbuka. Jubahnya daripada sini sampai ke bawah. Tutup sampai ke bawah. Tetapi rapat jubahnya. Melekat dengan badan. Rapat dengan badan sampai ke bawah. Boleh nampak di mana bonjolan di badan tu. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakai pakaian tetapi telanjang bulat. Apa yang Nabi gambarkan ni sebiji yang macam kita tengok pada hari ni. Ramai di kalangan hari ni mula menutup aurat, tahniah. Bagus. Saya doakan Allah bagi istiqamah. Tetapi istiqamah, hijrah tutup aurat, pastikan yang betul. Hijrah yang betul. Ramai hari ini beraksi dalam media sosial
dah berhijrah tetapi beraksi dalam media sosial dengan pakaian yang sendat daripada atas sampai ke bawah. Bila Nabi sebut kepalanya itu seperti bonggol unta, sama macam yang Nabi sebut. Sama macam yang Nabi sebut, ka ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ijaf ataupun ka asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka itu seperti bonggol unta yang timbul tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika saya sebut benda ni pun kita terbayang, orang kata mereka-mereka yang berpakaian begitu. Disebabkan banyaknya mereka ni dalam media sosial berhijrah untuk bertudung dan berpakaian labuh bagus, tetapi mereka yang berpakaian labuh menutup semua tetapi ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh itu, hukumnya haram. Itu hukumnya termasuk dalam apa yang Nabi sebut, berpakaian tetapi telanjang. Berhijrah menutup keseluruhannya bagus. Tak ketat. Ada yang tak ketat, jarang pula. Ada tuan. Tak ketat tapi jarang pula. Pakaian jarang nampak. Itu juga berpakaian tetapi hukum telanjang. Nabi kata tak masuk syurga dan Nabi kata tak bau wangian syurga. Semoga hadis ni bagi kesedaran. Nabi sebut ni tanda kiamat. Nabi sebut ni tanda kiamat. Kenapa kita memilih untuk menjadikan diri kita sebahagian daripada tanda kiamat yang dicela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan kisah ni, pilih untuk berubah sekali lagi. Pakaian yang betul-betul muslimah ikut syarak. Semoga hijrah kita mendapat redha daripada Allah SWT dan hijrah kita membuatkan orang lain nak hijrah. Nabi sebut dalam hadis ni, mereka ini bila berpakaian macam ni sehingga perempuan lain tiru. Tuan-tuan, banyak ada wanita-wanita yang public figure, influencer di Malaysia ni bila berpakaian ketat macam tu orang lain tiru. Ramai orang tiru. Ma'ilatun mumilat, Nabi sebut. Subhanallah. Subhanallah. Benarlah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah. Terhegeh-hegeh mereka ni, wanita-wanita ni, lenggok-lenggok, terhegeh-hegeh, mulut mereka, cakapan mereka, lenggok badan mereka, kefasadan, keburukan yang mereka buat daripada diri mereka sendiri. Mumilat, orang lain pula tiru. Itu maksud mumilat. No? Fasidat, mufsidat. Wal'iyazubillah. Semoga katakan itu dulu sahaja. Kerosakan yang kita buat, berhenti, jangan lagi melabur saham yang mana sampai kita mati pun akan masuk lagi dalam buku amalan kita. Hati-hati, sudahlah, berhenti. Yang ada dalam Facebook, TikTok, YouTube, padamlah. Nah, tiap-tiap kali musim perayaan berebut nak buat video, berebut nak buat lagu, berebut dengan pakai ketat dan sebagainya, berjoget-joget, joget dengan isteri, berjoget dengan suami, berjoget dengan anak-anak, seolah-olah bumi ini milik mereka dan tidak ada akhirat. Semoga saya dan kita semua bertakwa kepada Allah SWT. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.